Mencungkil bakat terpendam. Mahasiswa OKU merupakan golongan yang berpotensi sebenarnya untuk memberi inspirasi kepada golongan lain. Dan kalau kita ikutkan, meskipun mempunyai limitasi, mereka membuktikan bahawa mereka boleh bersaing dengan mahasiswa yang lain dan pada masa yang sama boleh memberi motivasi kepada orang lain. Namun, kekurangan program-program yang mengangkat kredibiliti mereka seringkali menyebabkan mereka tidak dapat menonjolkan potensi mereka yang sebenar. Jadi kita bawakan satu topik khas mencungkil bakat terpendam. Kita bersama dengan saudara Muhammad Nur Hafiz Razali, pengarah program Young Disabilities Challenge 2022, merangkap pengasas dan juga Presiden Persatuan Mahasiswa Istimewa Permis dari Universiti Malaysia Terengganu. Ya. Assalamualaikum Hafiz. Alhamdulillah. Dan juga bersama dengan Encik Aminul Hakim Maksudi ataupun lebih dikenali sebagai Encik Q, pengerusi Pertubuhan Motivator Facilitator Malaysia, MOFAS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Alhamdulillah. Selamat malam. Belum malam lagi. Kalau kita ikutkan Encik Q, kalau di luar negara kita dapat lihat setengah individu istimewa ini sebenarnya mereka tampil ke depan. Sebagai contoh Nick yang salah seorang yang agak kekurangan dari segi tangan dan kakinya itu. Yang dilahirkan tanpa kedua kaki dan tangan. Namun beliau antara individu yang seringkali memberikan motivasi, inspirasi kepada pelajar-pelajar. Bukan sahaja yang istimewa, namun pelajar biasa. Itu yang menariknya. Dan kalau kita lihat kenapa di Malaysia ini kita kurang individu-individu seperti itu? Adakah kerana kurangnya pendedahan ataupun kurangnya sambutan? Ataupun mentaliti Malaysia sendiri yang tak boleh nak menerima golongan seperti itu? Dia sebenarnya kalau saya nak bagi tahu, dunia motivasi ni dia sebenarnya satu dunia yang kurang popular pun. Baik yang OKU, baik yang bukan OKU. Cuma kalau yang bukan OKU pun tak popular, yang OKU apatah lagi kan. Betul. Cuma jadi macam ni lah, bila dia tak dapat sambutan sebab apa? Sebab kurang pendedahan. Kurang pendedahan. Bila yang bukan OKU pun tak ramai, yang OKU lagi tak ramai. Betul. Kurang pendedahan. Bila kurang pendedahan ni sebab apa? Antara sebabnya sebab tak confident lah biasanya. Kurang confident. Tak confident sebab apa? Tak confident sebab diri dia rasa macam dia kekurangan. Kan? Tak ada something. Kurang sesuatu. Jadi dia takut orang tak boleh nak accept dia. Tak boleh dengar apa yang dia cakap. Kan? Sama juga. Dia tak confident sebab apa? Dia tak confident satu sebab dia sendiri. Yang keduanya sebab pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat. Ada masyarakat yang dia tak confident dengan kemampuan OKU. Kan? Ada masyarakat yang prihatin lah kononnya kan. Prihatin, dia nampak OKU, kemudian dia kesian. Takkan nak bagi OKU buat. Tapi sebenarnya bila kita bagi encourage dekat orang, bagi semangat, bagi sokongan, insya-Allah orang boleh ke depan sebenarnya. Contoh motivator yang OKU dekat Malaysia ada. Tuan Sukur Ibrahim. Dia OKU. Tapi dia boleh motivator yang hebat. Alhamdulillah. Insya-Allah. Insya-Allah. Jadi susah juga kalau yang menolak pun satu hal, yang kesian pun satu hal, tak boleh juga kan. Jadi kita kena bagi pendedahan ataupun kita kena berikan kita ketengahkan sokongan kepada mereka, kepada golongan-golongan yang seperti itu. Saya suka tadi perkataan kurang keyakinan diri sebagai Presiden Persatuan Mahasiswa Istimewa Permis UMT. Hafiz, macam mana sebenarnya dengan setengah mahasiswa istimewa ni yang rasa mereka ini kurang keyakinan diri, yang merasakan mereka ini ada kekurangan dari segi keterampilan, keyakinan, bukan sahaja memotivasi orang lain tapi untuk ke depan, nak bergaul, nak berkawan dengan orang lain. Jadi kenapa mereka berasa begitu, Hafiz? Bagi pendapat saya lah, saya pun sebagai OKU, kita tengok sekarang ni macam Encik Q ada cakap tentang kita kekurangan platform dan kayaknya tak ada tempat untuk kita buat menonjolkan bakat kita sebagai bakat kita yang terpendam tu, kita tak ada tempat untuk ditonjolkan. Dan juga kita kayaknya kita terfikir-fikir, aku boleh ke buat? Aku mampu ke buat bersaing dengan OKU yang lain? Aku mampu ke bersaing dengan orang yang biasa sebab aku ni OKU? Dia lebih fikirkan kekurangan dia daripada memikirkan kelebihan dia. Sebenarnya OKU ni dia ada kelebihan tersendiri. Istimewa, hidden talent kita panggil. Cik Q. Cik Q, tadi ada Hafiz ada cakap tentang mereka ini rasa kekurangan dan sebagainya. Jadi macam mana untuk kita pecahkan pemikiran itu di dalam diri mereka sendiri? Dia macam ni. Konsep dia, saya suka buat satu konsep ada, beri dan dapat. Ada, beri, dapat? Ada, beri, dapat. Okay. Kita nak memberi, kita kena ada dulu. Okay. Contoh kan, kita nak memberi sedekah,
kita kena ada benda nak disedekahkan. Oh. Betul? Duit, ya? Yes, duitnya, senyumannya, harta dan sebagainya lah. Kita kena ada. Nak ada macam mana? Kita kena dapat. Dia takkan datang sendiri. Betul. Macam tadi kan Hafiz cakap kan. Kita kena confident. Mana dapat confident? So kita nak memberi kepada orang lain, nak memotivasi kepada orang lain, kita kena ada confident tu. Macam mana ada confident tu? Kita kena dapatkan confident tu. Daripada mana soalan dia? Inilah salah satunya yang saya sangat respect lah pada saudara kita kan Hafiz kan. Usahanya buat nak mencari satu circle yang mewujudkan satu circle untuk membangunkan OKU supaya lebih confident. Cari mentornya, cari gurunya kan dengan circle dia macam tu. Alhamdulillah lah terbaik. Usaha ni tu sangat terbaik. Saya sangat suka. Alhamdulillah. Apa sebenarnya kalau kita ikutkan tadi yang Disability Challenge 2022, apakah perlu dianjurkan dan apa antara cabaran-cabaran dan kriteria yang diambil kira dalam penyertaan bagi program yang Disabilities Challenge 2022 ni? Saya rasa sangat perlu sebab kalau macam ni dalam universiti kita ada satu pertandingan nama dia UMAC ataupun IMAC kan. Pertandingan motivator muda. Tetapi itu untuk orang yang bukan OKU. Saya tak kata orang yang sempurna sebab OKU pun sempurna. So orang yang bukan untuk orang yang bukan OKU. Tapi tak ada satu platform yang mengketengahkan golongan OKU. Yang sebenarnya OKU pun boleh jadi lebih baik. Dan kita dah pengalaman Hafiz kan pada sesi yang pertama kita ada yang Disability Challenge 1 lah yang pertama. Ramai motivator muda ni dalam kalangan OKU yang bagus-bagus, yang hebat-hebat. Cuma cabarannya bila mana dia tak boleh nak pecahkan tembok dalam diri dia. Itu cabaran yang paling besar lah. Pecahkan tembok dalam diri dia untuk ke depan. Sebab istimewanya dalam yang Disability Challenge ni dia bukan sekadar pertandingan tuan. Tapi juga dalam dia ada pembelajaran. So dia bukan pertandingan menang atau kalah. Tapi dia menang pun dapat ilmu, kalah pun dapat ilmu. Maksudnya dalam pertandingan ada input untuk dia dapat. Ada input untuk dia. Jadi Hafiz, sebenarnya macam mana cara kita nak sertai ataupun bila tarikh tutup program tu? Untuk cara untuk menyertainya, kita terbuka kepada semua mahasiswa, tak kira lah daripada mana-mana universiti saja, IPT ataupun IPTA, IPTS dan juga college dan juga matrikulasi juga boleh join pertandingan ini. Dan mereka juga kayaknya kalau mereka yang sudah konvo pun kita benarkan juga untuk join program ini. Dia kena tempoh konvo mereka tidak lebih daripada 1 tahun lah kayaknya valid untuk menyertai program ini. Dan mereka perlu menghantar video uji bakat. Kita ada uji bakat untuk kita serap sebagai peserta yang Disability Challenge. Tarikh tutup penyertaan pada 27 Julai ini. 27 Julai sebelum bertujuh kena hantar penyertaan. Ya betul. Hari Rabu minggu depan Ya betul. Okey. Jadi kalau kita ikutkan program ni bukanlah kali pertama dijalankan dan macam mana sebenarnya respon pada program yang lepas dan juga macam mana juga kita nak tahu sambutan pada kali ini dan bakat yang bagaimana sebenarnya yang dicari oleh pihak penganjur tahun ni, Hafiz. Bakat yang dicari tetap sama. Untuk kita gilap bakat-bakat motivator. Sebab macam kita tahu pun sebelum ni kita ada program UMAC dan IMAC. Kat situ OKU tak ada nak join benda tu. Kita terasa takut untuk join dengan orang biasa. So sini platform yang betul untuk kita. So OKU boleh join dan juga salah satunya kita akan carilah, kita akan bagi mereka kelas dalam walaupun mereka dah disingkirkan, mereka juga boleh lagi join kelas-kelas yang disediakan lah daripada tim kami. Okay. Saya nak tahu jugalah Hafiz, sebelum Hafiz ke depan, apa yang Hafiz fikirkan untuk Hafiz ke depan dan juga yalah sampai memegang satu program yang Disabilities Challenge 2022 ni, Hafiz? Bagi saya macam saya pun rasa takut untuk join pertandingan dengan orang biasa. Sebab saya rasa saya boleh kena buat benda ni. Sebab saya kena bertanding dengan orang yang bakat yang lebih bagus. Kayaknya lecturer banyak bertumpu kepada dia je. Kepada OKU ni agak kurang. So lecturer pun agak boleh ke dia nak jadi yang terbaik untuk pertandingan tu. Jadi kat sini saya rasa why not kalau saya buat satu program ni untuk rakan-rakan saya. Baik, nak keluar dah Terengganu sikit tu. Tak apa Hafiz, mungkin kita nak dengar sikit kata-kata akhir daripada Encik Q yang boleh diberikan kepada penonton, mungkin nasihat, mungkin saranan dan juga mungkin sedikit motivasi sebelum kita menutup lensa IPT pada malam ni. Alright, terima kasih.
saya daripada MOFAS sangatlah menyokong usaha Permis Persatuan Mahasiswa Istimewa UMT ni, dan usaha dia nak mengetengahkan golongan OKU ke hadapan. Jadi saya nak kongsikan satu akronim. KAU, KAU. KAU. Apa dia KAU? Yang pertama, kepadalah golongan-golongan OKU dekat luar sana, yang bukan OKU dekat sana, bangunkan potensi diri dengan KAU ni. Ingat, kita adalah apa yang kita fikirkan. Kita adalah apa yang kita fikirkan. Yang kedua, Allah mengikut sangkaan hamba dia. Kalau kita rasa tak boleh, Allah akan dengar benda tu. Kalau kita rasa boleh, kita fikir kita boleh, Allah akan dengar benda tu. Allah akan bagi apa yang kita nak. Betul-betul? Dan yang ketiga, usah fikir satu kelainan kita ni sebagai kekurangan. Kelainan yang Hafiz ada, kelainan yang OKU ada bukan kekurangan, tapi jadikan dia sebagai kelebihan dan keistimewaan. InsyaAllah. 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 Saya dengar suara Encik Q ni macam teringat cerita Mak Kilau lah. Dia silau. Silau. Keris yang menyilau, aku Mak Kilau. Terima kasih kita ingin ucapkan kepada Encik Q ataupun Amrul Hakim Maksudi, pengerusi Pertubuhan Motivator Fasilitator Malaysia MOFAS, dan juga saudara Muhammad Nur Hafiz Razali, pengarah program Young Disabilities Challenge 2022, merangkap pengasas dan juga Presiden Persatuan Mahasiswa Istimewa Permis Universiti Malaysia Terengganu UMT. Terima kasih kerana sudi datang ke Lensa PT pada hari ini.